Shalom saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita mengarahkan pandangan kita, mari kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan bersatu teduh di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih Allah kepada kita, sehingga Dia mengutus anaknya turun ke bumi dalam rupa manusia dan harus mengalami penderitaan di atas kayu salib, mati, bangkit dan kemudian hidup, hanya untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan akan dosa. Mari bersyukur sebab oleh karena kasih-Nya hidup kita dipulihkan dan diselamatkan. Bersama kita naikkan pujian, dengan apa akan kubalas. Yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku,
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada hari ini dari Yohanes 14 ayat 1 dan yang kedua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam nama Tuhan Yesus ada pada saudara semua. Bersama-sama dengan seluruh umat di muka bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pada hari ini kami bersyukur Engkau memberikan kepada setiap kami kesempatan kembali untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Kami mengucap syukur hari ini, kami boleh memperingati di mana Engkau naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kami. Kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mempersiapkan hati untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, beribadah bersama-sama. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, bawa hati kami, jiwa kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Mari kita sorakan haleluya, haleluya. Kita berikan pujian dan hormat hanya bagi anak domba yang dengan darah yang suci tak bercela telah menebus dan menyelamatkan hidup kita. Bersama kita naikkan pujian haleluya bagi anak domba. Suku bangsa
memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Sorakan haleluya, 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 haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Tiada kata untuk memujimu, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. 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 Ya, anak domba itu telah bangkit. Dan itu terbukti ketika Maria Magdalena mendapati kubur Yesus kosong. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Dia hidup. Sebab dia hidup, kita memiliki pengharapan akan hari esok. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian, sebab dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hati.
sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. 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 Saudara-saudaraku, dipersilakan duduk kembali. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia juga Allah yang penuh dengan kasih yang melimpah. Tidak pernah kurang dan tidak berubah. Sempurna dan tetap selamanya. Bersama kita naikkan pujian Besar Setiamu di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. Dan kemudian dilanjutkan di dalam bahasa Indonesia. Besar Setiamu. Ni de xin se quang ta wo sen wo tian fu chang wu chang dong ying er zhang zai ni xin你不改变你慈爱永不转移无始无终的神圣不尽你的心是广大你的心是广大每张真挚相信丰富安慰我已学是有你所丰富预备你的心是广大现在我身 sekali lagi di dalam bahasa Mandarin你的心是广大我生我天赋专无转动婴儿长在你心你不改变你是爱永不转移无始无终的神圣不尽你的心是广大你的心是广大每早晨只相信丰富安慰我已学是有你所丰富预备你的心是广大现在我生 kita nyanyikan pujian ini di dalam bahasa Indonesia. Besar setiamu Allah Bapakku. Besar setiamu Allah Bapakku. Besarlah kasih-Mu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah. Sempurna
setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Bait yang kedua. Musim pun berganti, musim apapun. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan Kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu kepadaku. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur memiliki Bapa yang begitu mengasihi kami. Bapa yang setia menyertai hari-hari kami, menjaga dan melindungi kami. Sungguh kasih setiamu besar, baik dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Engkau telah mengutus seorang penolong bagi kami, yang oleh darahnya yang mahal, kami telah ditebus dan diselamatkan. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk segala yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Berkati kami pribadi lepas pribadi. Urapi terus kami supaya kami mengerti rencana-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia.
yang masih terus berjuang melawan di dalam mengatasi wabah COVID-19. Kiranya kuasa-Mu Kau curahkan bagi bangsa ini. Kami memohon kemurahan-Mu bagi bangsa ini. Tangan-Mu yang akan menolong bangsa ini, menolong pemerintahan kami untuk dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat, sehingga penyebaran virus COVID-19 ini dapat diredam dan vaksinnya pun dapat segera ditemukan. Kami menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para dokter, tim medis, dan seluruh rumah sakit yang melayani orang sakit maupun pasien positif COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan dan stamina yang baik, menolong mereka untuk dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Di tengah kelelahan mereka, di tengah kesedihan mereka karena dalam jangka waktu tertentu tidak dapat bertemu dengan keluarga, karena panggilan profesi yang mengharuskan mereka untuk bekerja ekstra. Kiranya Tuhan yang menolong, memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk keluarga dokter dan tim medis, di mana banyak di antara mereka yang tidak bisa berinteraksi langsung dengan anggota keluarganya. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan kepada mereka. Dan ketika di dalam menjalankan tugas mulia mereka, ada dokter dan tim medis yang berpulang, yang mungkin dikarenakan faktor kelelahan atau faktor lainnya sehingga membuat mereka terpapar virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga mereka, keluarga dokter dan tim medis yang mengalami kedukaan. Engkau Tuhan yang akan menghibur dan memberikan kekuatan kepada mereka, keluarga yang berduka. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan juga memohon. Amin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hadi Widodo. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ke 19 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oleh karena itu, hidup kita adalah milik Tuhan. Jadilah pada kita seperti yang Dia ingini. Bersama kita naikkan pujian ini, seperti yang Kau ingini. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 主内亲爱的弟兄姐妹们， selamat beribadah pada hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. 耶稣升天的崇拜会蒙恩。 Saya harap sudah lebih 2 bulan kita tidak beribadah di gereja. 我看到我们已经大概2个月没有在教堂里面敬拜了。 Kita semuanya tetap bersemangat dan tetap percaya Tuhan Yesus menyertai kita semua. 我们依然相信有主耶稣与我们同在。 Mari kita mulai dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 还没读圣经之前呢，我们以祷告来开始。 Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. 主，我们献上感谢。 Pada hari ini, walaupun tidak bersama berkumpul di satu tempat, 虽然今天我们没有聚在一起的地方， kami boleh bersama beribadah di rumah kami, di tempat tinggal kami masing-masing. 我们可以在自己的家里、自己的住处敬拜你。 Bersama-sama kami merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke 我 sorga. 们一起要庆祝、要纪念主耶稣升天的日子。 Tuhan berkatilah setiap kami, 主啊，求你祝福我们每一个人， supaya dimanapun kami berada, pada saat kami datang kepada Tuhan, 使我们无论在何处，当我们来到你面前的时候， Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan semangat kepada setiap kami. 你赐给我们力量，赐给我们帮助，赐给我们积极的心。 Biarlah firman-Mu sekali lagi menerangi hati dan pikiran kami. 但愿再一次你的话语可以光照我们的心思意念， Menyerahkan kedua hamba-Mu yang sederhana ini, 把你这2位软弱的仆人， supaya dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi setiap kami pada hari ini. 交托在你的手里，求主使用，成为祝福的管道。 Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们祷告，奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara kita melihat Alkitab kita masing-masing. 主内亲爱的弟兄姐妹们，我们一起打开自己的圣经， Kita membuka bersama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. 经文呢取自于《使徒行传》1章6到11节。 Kisah Rasul pasal yang pertama kita membaca ayat 6 sampai yang ke-11. 《使徒行传》第1章6到11节。 Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit untuk waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." 使徒行传1章6到11节，圣经这样说：他们聚集的时候，问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？”耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候日期，不是你们可以知道的。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。”说了这话，他们正看的时候，他就被取上升，有一朵云彩把他接去，便看不见他了。当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有2个人身穿白衣站在旁边，说：“加利利人哪，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。” Selamat dan berbahagia setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. 凡读主的话语、思考并遵行在他日常生活里的人，必为有福。 Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 主内的亲爱的弟兄姐妹们，
Saat ini salah satu hal yang menghebohkan di tengah-tengah merebaknya sebaran virus yang luar biasa 在病毒传播严重的期间呢，有一个很热门的新闻， adalah munculnya istilah mudik. 就是有个叫做回乡。 Apa itu mudik? 回乡是什么意思？ Apa bedanya dengan pulang kampung? 回乡与回老家有什么区别呢？ Menurut Kamus Bahasa Indonesia, 照这印尼的字典， mudik adalah pulang kampung oleh karena menyambut Idul Fitri. 回乡的意思呢，就是说他们回老家要过开斋节， Atau lebih tepatnya merayakan Lebaran di kampung halaman. 更正确呢，就是他们要在老家庆祝开斋节。 Sedangkan pulang kampung 然后回老家呢， adalah kembali ke kampung kapan saja. 就是每时每刻都可以回到老家去。 Mungkin di antara kita juga pernah mudik atau pernah pulang kampung. 可能我们当中也是有经历到回乡还是回老家的经验。 Saya percaya kecuali kita yang lahir dan besar di Pekanbaru, semuanya pernah mudik ataupun pernah pulang kampung. 我相信除了我们住在北干，就是出生在北干的呢，其他的确定我们会回老家还是回乡。 Mungkin ada yang kampungnya di Selat Panjang, 可能我有一些他老家就是在板江， atau mungkin kampungnya di Medan. 或者在棉兰。 Beberapa kita mungkin kampungnya di Pulau Jawa, 有一些可能我们的老家就是在爪哇岛， termasuk saya dari Sidoarjo. 也是包括我是从西达州来的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 主内的亲爱的弟兄姐妹们， pada saat ini 现在呢， kita sedang merayakan hari kenaikan Tuhan. 我们正在庆祝耶稣升天的日期， Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. 就是耶稣升天节。 Ini adalah peristiwa yang penting. 这是很重要的的节日。 Sebetulnya Tuhan Yesus termasuk yang pulang kampung, saudara. 其实主耶稣也是可以说是回乡，回老家。 Mengapa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjadi satu peristiwa yang penting? 为什么主耶稣升天是一件很重要的事件呢？ Bagi murid-muridnya saat itu maupun bagi kita pada saat ini. 就是对那时候的门徒，也是对我们现在的人来讲。 Karena yang pertama, saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 第一呢，当主耶稣升天的时候， mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. 提醒了我们每一位，主耶稣不是从世界来的？ Tuhan Yesus berasal dari sorga. 主耶稣是从天上而来。 Saudara, kenapa sampai Tuhan Yesus perlu melakukan ini? 我们来想一想，为什么主耶稣需要这样子做呢？ Karena sampai menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, 因为进主耶稣升天的时候， murid-murid Tuhan masih terjebak dan berbicara tentang kerajaan Allah di dunia. 主耶稣的门徒还陷入在讨论什么？讨论关于耶稣在世上的国。 Ayat 6 tadi kita baca dan berbunyi demikian. 第6节刚才我们已经读了，这样子说。 Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 他们聚集的时候问耶稣说：“主啊，你复兴以色列国就在这时候吗？” Menjelang Tuhan Yesus naik ke sorga, 已经进主耶稣升天的日子了。 murid-muridnya masih berpikir bahwa Tuhan akan menjadi raja di dunia. 主耶稣的门徒还在想，主耶稣会在这世界当王， Mungkin sama dengan kita saat ini. 可能也是如同我们现在的概念， Berharap Tuhan akan menjadi raja kita di dalam dunia. 很盼望主耶稣也成为我们在这世界的王。 Padahal Tuhan adalah raja di atas segala raja. 其实我们知道，主耶稣就是万王之王， Bahkan Tuhan di atas segala Tuhan. 也是万主之主。 Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. 主耶稣不是从世界而来， Bahkan dia adalah penciptanya dunia ini. 何况他这世界就是由他而造。
Yohanes pasal 17 ayat 16 mengatakan, 约翰福音17章16节这样说， Tuhan Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia, 主耶稣说，他们不属世界， sama seperti aku bukan dari dunia. 正如我也不属世界一样。 Saudara, dunia adalah tempat persinggahan sementara, 这世界呢，就是我们暂时居住的地方， bukan tempat tinggal permanen. 不是永久住的地方。 Rumah kita yang sesungguhnya adalah di sorga. 我们真正居住的地方就是在天堂。 Filipi pasal 3 ayat 20 menegaskan, 腓立比书3章20节也强调了， karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. 因为我们却是天上的国民。 Saudara, tinggal di dalam dunia ini memang luar biasa enaknya. 弟兄姐妹们，住在这世界真的挺好的，也挺舒服的。 Banyak orang yang senang menikmati keindahan dunia ini. 很多人也是很享受，很欢喜活在这世界。 Bahkan beberapa orang sengaja mengunjungi banyak tempat yang indah di berbagai belahan dunia. 何况呢，有一些人呢，他们到世界各地，就是很优美的地方去那边玩。 Bahkan ada orang yang membuat rumah tempat tinggalnya begitu luar biasa indahnya. 然后我们看到有很多人，他们建筑了他们的房子，很豪华的房子。 Satu kali saya bertemu dengan satu orang yang biasa mengadakan perjalanan ke berbagai tempat di dunia. 有一次呢，我见到了一个人，他就是到世界各处的地方去旅游， Oleh karena dia melihat banyak tempat yang begitu indah. 因为他看到了很多美丽的地方。 Dan kemudian dia juga tinggal di penginapan di hotel yang bagus. 然后他所住的饭店呢，都是5星级的，就是很好的。 Jadi dia melihat kamar-kamar hotel yang cantik, yang bagus. 然后他看到呢，在那个饭店的房间都是很美好。 Akhirnya satu kali waktu dia berkesempatan membangun rumahnya sendiri. 直到有一次他有机会可以建自己的房子， Rumah itu dibangun begitu besar, 他盖的房子真的很大间， begitu indah dari luar. 从外面看起来很漂亮。 Tetapi yang menarik adalah dia membuat beberapa kamar di dalam rumah itu. 很有趣的呢，就是他在那房子建了有几个房间， Dan setiap kamar itu berbeda idenya. 每个房间它的主题都是不同的。 Ada yang satu tempat dia membuat karena dia ingat di negara tertentu ada kamar seperti ini. 有一个卧室呢，它就是照着之前他所去的国家的模式找出来。 Kemudian kamar yang lain dia juga ingat dan membuat seperti kamar di hotel yang cantik di negara lain. 然后又另外一个卧室呢，那一间它的装饰呢，就是如同他去另外一个国家的装饰。 Di dalam rumah itu ada beberapa kamar yang mencerminkan atau hasil dari perjalanan dia keliling dunia itu. 所以在他的房子里面有几间卧室呢，就是代表他去了各个国家，他喜欢的风景和装饰。 Waktu proses pembangunan itu saya sempat melihat 1-2 kamar, wah memang bagus. 在建筑的过程呢，我有看到，真的他建得很好。 Ada yang seperti itu. 有这样子的人， Sampai 直到 kita ada di lingkungan wabah yang luar biasa. 我们就进入现在的疫情当中了。 Ini adalah wabah virus yang belum pernah terjadi semasa kita hidup saat ini. 这个疫情呢，从我们一生中都没有经历到的。 Yang salah satunya barangkali mengingatkan saudara dan saya bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita. 其中之一就是提醒了我们，这世界就是我们不是永远住的地方。 Saudara-saudara, sama seperti Tuhan Yesus yang sudah kembali ke sorga. 如同主耶稣已经回天上了， Maka setiap kita anak-anaknya suatu hari akan meninggalkan dunia ini dan juga kembali ke sorga. 我们成为神的儿女呢，有一天我们也是会离世，我们要回到天上去。 Karena Tuhan sudah menyediakannya untuk kita. 为什么呢？因为主已经为我们预备了。 Hal itu ditegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. 在约翰福音14章第3节也强调 Dan 了： apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, 我若去为你预备了地方呢， aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, 我就必再来接你们到我那里去， supaya di tempat aku berada,
kamu pun berada. 我在那里，叫你们也在那里。 Kedua, saudara. 第二的呢， Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 主 itu 耶稣升天的节日呢， memastikan realisasi janji kehadiran Roh Kudus kepada kita semua. 就是要确定应验主对我们的应许，就是圣灵降临的应许。 10 hari lagi dari sekarang kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. 在10天呢，我们要庆祝五旬节 Dan hari itu mungkin kita akan membahasnya secara khusus. 那一天呢，我们很特别的分享分析。 Tetapi bagian dari firman Tuhan hari ini di dalam ayat 8 berbunyi demikian. 但是今天呢，在使徒行传第1章第8节这样说： Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能 Dan 力， kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。 Saudara, jelas kembalinya Tuhan ke sorga 所以很清楚的，当主耶稣回到天上去呢， itu akan membuat banyak muridnya saat itu kesulitan. 那时候的门徒会遇到很多困难， Itu sebabnya sebelum dia meninggalkan mereka semua, 因此当他还没离开他们的时候， maka Tuhan memberikan berkat melalui turunnya Roh Kudus yang segera akan dilakukan. 主耶稣就赐福他们，就是要把圣灵降临给他们。 Ditegaskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 18. 然后在约翰福音14章18节又再强调， Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 我不撇下你们为孤儿， Aku akan datang kembali. 我必再到你们这里来。 Sehingga pada saat dia naik ke surga, 所以当主耶稣升天的时候呢， bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, 他不是撇下我们成为孤儿， tetapi justru akan menghadirkan Roh Kudus ke dunia untuk menyertai, mendampingi. 但是主耶稣差遣圣灵来陪伴着我们，来帮助我们。 Karena Roh Kudus yang dimaksud itu adalah memang berperan sebagai penasehat, pendamping, dan penghibur. 因为所谓的圣灵啦，就是测试、保惠师，也是保护者。 Saya percaya pada saat-saat seperti ini, kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita masing-masing sangat dibutuhkan. 我相信在这样子的情况呢，有圣灵在我们的里面，在我们的心里，是我们非常需要的。 Tuhan bukan hanya menjanjikan, 主耶稣不但应许了我们， tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan, diberikan kepada anak-anaknya. 但是圣灵呢，已经浇灌在他的儿女身上了。 Saudara, menikmati bimbingan Roh Kudus, khususnya saat seperti ini, 在现在的时刻，当我们可以享受到圣灵的引导， melalui firman Tuhan 借着主的话语， yang kita baca di dalam kehidupan kita 就是在我 sehari-hari, 们日常生活里所读的， akan memastikan setiap kita terpelihara oleh Tuhan dengan baik. 使我们可以肯定，我们有在主的保守里面。 Saya beberapa hari yang lalu waktu membaca kisah Musa dan Harun, 几天前，当我读摩西和亚伦的故事呢， di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 13. 就是在民数记里面。 Saudara, kisah ini sebetulnya kisah yang biasa saja. 其实这个故事就是很一般， Karena kisah ini adalah kisah tokoh yang begitu dekat dengan Tuhan. 因为这个故事呢，就讲到这个人物就是与神很亲近的， Tetapi menjadi satu peringatan kepada setiap 但是也 kita. 是成为我们每一个人的提醒。 Karena pada saat itu, 因为在那时候， Musa dan Harun 摩西和亚伦 yang disebut sebagai orang yang dekat dengan 被 Tuhan, 称呼已经很亲近的人， justru melakukan kelalaian. 他们忽略了， Yang akibatnya adalah mereka tidak punya hak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. 后果是什么呢？他们就不能进入神所应许之地。 Sampai-sampai di sebuah pertemuan kelompok kecil, 直到在一个小组里面， ada seorang saudara yang mengatakan, aduh, kalau Musa dan Harun saja bisa seperti itu, bagaimana kita hari ini? 有一个信徒就这样子说，他说如果摩西和亚伦都会做这样子的事情，又岂是我们的现在呢？ Kalau orang seperti Musa dan Harun yang dekat dengan Tuhan, bisa terpeleset. 我们看到摩西和亚伦与神很亲近的人呢，都会跌倒。
Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya pada hari ini? 何况是我们活在的现在的时代。 Saudara, bagi saya ini adalah peringatan untuk kita semua. 对我来讲，这一些都是给我们的提醒。 Betapa pentingnya untuk memelihara spiritualitas kita yang baik dengan Tuhan. 就是我们必须要建立保守与神亲密的关系，我们的灵敏的与神的关系。 Karena setiap kali seringkali kita disebut sebagai domba 因为时常把我们称呼成为羊， yang butuh tuntunan, butuh pertolongan setiap saat. 羊就是每时每刻需要帮助，需要引导。 Sehingga kalau saudara dan saya setiap hari punya relasi yang baik dengan Tuhan, 所以，如果我们每一天与神有亲密的关系呢， ada kesempatan bersekutu setiap hari dengan Tuhan, 我们可以每天与神有团结， dan terus belajar mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. 接着我们所读的话语，我们可以听到主的声音。 Saya percaya itu menjadi satu langkah yang penting untuk memastikan semua kita terpelihara oleh Tuhan. 我觉得这个是很重要的，我们必须要做，因为可以让我们保持我们的灵敏的生活。 Dan melalui pengalaman spiritual seperti itu, 接着这样子属灵的经验， maka saudara dan saya akan menikmati persekutuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. 我们就会享受到与神在一起同在的时刻。 Jadi kehadiran Roh Kudus untuk kita semua pada saat ini. 所以现在呢，圣灵赐给我们的时候呢， Setelah Tuhan Yesus naik ke 就 sorga, 是当主耶稣升天了， adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. 对我们来讲是一个很重要的 Yang 事， akan memastikan setiap kita anak-anaknya dijaga dan pelihara oleh Tuhan. 给我们一个肯定，就是我们成为神的儿女啊，得到神的保守。 Sekali lagi saudara, di dalam situasi sebaran wabah virus yang luar biasa ini, 再次就是在这个疫情当中， yang menimbulkan bukan saja kesulitan secara kesehatan, 产生出来的不止健康的问题， mungkin sebagian sudah bergumul secara ekonomi, 可能在经济的方面也出问题了， merasa hari depan begitu sulit, 觉得好像未来很难要度过， merasa tidak akan mampu melewati masa-masa sulit ini. 觉得好像这些这样的时间我们很难度过， Saudara, ingatlah 所以我们必须要记得 Roh Kudus yang sudah hadir 2000 tahun yang lalu ，2000年前的圣灵已经来到这世界，已经赐给我 adalah 们了， roh yang sama yang akan menuntun saudara dan saya. 也是同样的灵，也可以引导你和我。 Adalah roh yang sama yang akan memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. 同样的灵会赐给你和我力量的， Jangan pernah putus asa. 不要灰心， Jangan pernah bimbang. 千万不要疑惑， Jangan ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupan kita. 在我们生活里面千万不要有怀疑， Karena Kristus Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kita, 因为主耶稣已经为我们死而复活了， yang sudah memastikan saudara dan saya adalah anak-anaknya, 确定了你和我成为他的儿女， adalah Kristus Yesus yang sama pada hari ini, 也是同样的耶稣基督， akan menolong kita semua. 到如今会帮助我们的。 Yang ketiga, saudara, 第三点， kenaikan Tuhan Yesus ke sorga 主耶稣升天呢， mengingatkan bahwa Dia yang telah naik ke sorga akan datang kembali untuk menjemput kita, murid-muridnya. 就是主耶稣已经升天了，提醒我们说他会再来迎接我们，成为他的儿女的。 Ayat 11 itu dikatakan demikian. 第11节讲到， Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. 加利利人呐、你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来？ Kalau saat itu memang terjadi, 如果那时候真的已经发生了， untuk apa Yesus kembali ke dunia? 为什么主耶稣还要来到这世界呢？ Yohanes 还要再来呢？ pasal 14 ayat 3b mengatakan, 约翰福音14章第3的下半节说， untuk membawa kita 就是要带我们， supaya di mana Tuhan Yesus ada, 就是耶稣在那里， kita pun berada. 我们也在那里。 Menjemput saudara dan saya 主耶稣要迎接我们，
Saudara, pernah nggak kita membayangkan bahwa suatu saat kita akan tinggal di tempat yang luar biasa indahnya? 是否我们曾经想象过，我们会住在一个很美好、很美丽的地方？ Beberapa tempat di dalam kitab Wahyu melukiskan betapa luar biasanya sorga itu. 在启示录里面已经描绘出来了好几个很美丽的地方， Entah lantainya yang dari emas, 好像就是它的路从金做的， entah dindingnya yang dari berlian. 或者它前壁是从宝石做的。 Jadi kalau kita melihat emas yang sedikit, berlian yang tidak banyak, di sorga itu semua itu menjadi bahan untuk tempat tinggal kita. 如果现在我们在世界看到就是一点点的金啦，还是宝石呢？如果到时候我们在天堂的时候呢，这些就是成为我们建筑房子的资料。 Sebetulnya ingin menunjukkan kepada kita 其实要跟我们说什么呢？ betapa luar biasanya tempat itu. 那地方是很伟大的， Tetapi sebetulnya bagi saya, saudara, 但是对我来说， saya percaya juga bagi kita semua yang ada pada saat ini. 我相信是对我们每一个人。 Sorga itu yang menarik adalah karena Tuhan ada di sana. 在天堂最有趣的是什么？因为有主耶稣在那。 Sorga itu bukan soal tempatnya, saudara. 讲到天堂，那不是讲到关于地方， Tetapi oleh karena adanya Tuhan, di mana kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan. 但是因为有主耶稣，有主在那边，我们可以与他一起同在。 Itu jauh lebih menarik dan jauh lebih esensial dibandingkan tempat yang dimaksud. 这就更有趣、更重要，比那个单地方而已。 Saya ingin cerita pengalaman saya dengan anak saya. 我想跟大家分享我与我孩子的经验。 Tahun 97 saya berkesempatan untuk sekolah. 97年呢，我有机会还可以再继续读书。 Jadi saya mengambil studi di Jakarta. 那时候我去雅加达读书。 Waktu itu ibu dan anak-anak saya minta tolong untuk tinggal di rumah kakek dan nenek mereka. 那时候呢，就是师母和孩子们，我要他们住在他们的爷爷奶奶家。 Jadi kami pindah dari Makassar waktu itu pindah ke Sidoarjo. 那时候呢，我们就是从西江，我们搬去西多尔州。 Saudara, Sidoarjo sama dengan Pekanbaru, panas saudara-saudara. 西多尔州就是靠近泗水呢，就是跟北干差不多一样，很热。 Nah, karena saya tinggal di rumah mertua saya, 但是因为我住在岳父岳母的家， tentu saya tinggal dengan apa yang memang sudah disediakan. 就是照着他们所给我预备的，我就这样子住而已。 Kebetulan saya tinggal di satu kamar yang baru diperbaiki, 刚好我住的卧室呢，就是已经刚装修好的， masih baru saudara-saudara. 还挺新。 Cuman persoalannya tempat itu tidak ada AC. 问题呢是没有空调。 Mungkin 97 AC masih belum begitu banyak ya saudara-saudara. 97年代呢，空调大概不多吧。 Kebetulan di rumah mertua saya itu memang belum ada AC. 刚好在我岳父岳母家也是没有空调。 Nah saudara, waktu saya di Makassar, 当我在西江的时候， dengan kemurahan Tuhan kami dipasangkan satu AC. 在西江的时候，照着神的恩典，那时候我们可以享受到一个空调。 Memang agak panas saudara-saudara. 所以说真话吧，真的有点热，如果没有空调。 Jadi kalau mau tidur ya, kalau pas tidak hujan itu memang ada kipas angin tapi masih berkeringat saudara-saudara. 如果不是雨天呢，就是没有下雨的时候呢，虽然有风扇呢，还是很热。 Suatu kali saudara-saudara saya lupa tepatnya. 有一次呢，我不怎么记得好。 Kamar dari mertua saya itu dipasangkan sebuah AC. 我的岳父岳母的房间呢，就是卧室呢，装了一个空调。 Itu pertama kali saya lihat di rumah mertua saya ada AC, saudara. 就是第一次我看到岳父岳母家有空调了。 AC yang model lama yang di jendela itu, saudara-saudara ya. 就是我们以前的那种空调呢，就是旧版式的。 Nah, karena ada AC, maka ruangan itu menjadi sejuk. 因为有一个空调了，所以那边的房间就比较凉快。 Jadi kalau waktu mau tidur, 那要睡觉的时候， saya bilang sama anak-anak saya, 我就向我的孩子说 "Yuk tidur sama Amah." 你就去找婆婆睡觉吧。 Dingin. 婆婆房间比较凉快。 Maka Elis, anak saya yang besar, waktu itu berumur
97 berumur 4 tahun. 所以那时候我的大女儿 Alice 呢，刚好4岁。 5 tahun ya, itu 92 ya 5 tahun. Dia ikut ke tempat neneknya. 大女儿就是5岁的时候呢，就跟她的婆婆一起睡。 Saya juga kasih tahu kepada Gevi, 我也向我的第二女儿讲 ，Gavi， 姐姐ada di sana, 姐姐有在那边睡， ikutlah 去吧， tidur sama-sama. 在那边睡好了。 Pasti kamarnya lebih enak, lebih sejuk. 确定那个房间比较凉快。 Nah, saya lihat dia kalau tidur keringat cukup banyak, saudara-saudara. 因为我看到第二女儿 Gavi 睡觉的时候就流了很多汗， Mungkin Gevi nggak ingat ya. 可能她小时候忘记了， Tapi jawabannya yang membuat saya terkejut, 但 saudara. 是她的答案让我吃惊了。 Kalau kakaknya dia langsung pergi, 如果姐姐呢，就立马去了。 Gevi ngomong sama saya. 这第二个女儿跟我说， Ya memang di kamar ama ada AC, 对呀，在婆婆房间有空调， tapi nggak ada papa. 但是没有爸爸。 Jadi waktu saya ngomong begitu, saudara, 所以当我这样子说的时候呢， saya menjadi terharu sekali begitu, 听到 saudara. 她这样子说，我真的很 Dia 伤 mau 心。 tidur sama saya dengan keringat yang begitu banyak. 虽然要流了很多汗，但是 Nah, 她就 saudara, 选择你和我一 pada 起睡 saat saya 觉。 menyiapkan bagian ini, 所以当我在预备这段的 saya 经文的时 teringat 候， akan peristiwa itu. 我想起那个事件。 Kalau hari ini kita berpikir sorga itu cuma tempat yang indah, 如果今天我们想起天堂只是一个很美好的地方而已， tempat yang bagus, 就是很美丽的地方 apa bedanya sorga itu dengan dunia? 这样子，天堂和这世界有什么区别呢？ Di dunia begitu banyak tempat yang indah, 我们看到这世界也是有很多美丽的地方， rumah yang begitu luar biasa bagus. 也是有很豪华的房子。 Saya percaya 我相信 sorga itu lebih daripada itu. 天堂是超过这一切的， Sorga menjadi menarik, menjadi luar biasa tempatnya. 天堂成为一个很伟大的地方呢， Oleh karena Tuhan ada di sana. 只单单因为有主耶稣 Kalau 在 selama 那 ini kita hanya mendengarkan bagaimana Kristus Yesus mati dan bangkit untuk kita, 如果现在我们只是听到基督已经为我们而死又复 sudah 活了， menjadikan kita anak-anaknya. 把我们成为他的儿女了。 Sekarang pada saatnya nanti saudara dan saya boleh tinggal bersama dengan Tuhan. 然后现在往后我们就可以与主一起同住。 Saya percaya surga itu memang lebih baik dari dunia ini. 我相信天堂确定比世界 Tapi 还 bukan 好， karena tempatnya yang indah 但是 saja. 不是因为它的地方美丽而 Tapi karena 已， saudara dan saya boleh tinggal bersama dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Penebus kita. 但是因为我们可以与主一起同住，就是创造我们的主，救赎我们的主。 Saudara, hari ini tatkala kita semuanya hidup di dalam kecemasan, 今天当我们活在忧虑当中， sebagian ketakutan, 有一些害怕， ada khawatir 有一些担心、 karena 焦急， dahsyatnya wabah virus ini. 因为看到这个病毒就是很糟糕、很严重。 Makanya saudara dan saya ada di dalamnya. 更糟糕的就是你和我都活在这里。 Ingatlah saudara-saudara, 我们必须要记得， kita tidak selamanya tinggal di dalam dunia yang 我 tidak 们 sempurna 不 ini. 是永远住在这不完全的世界， Karena memang dunia ini tidak dibuat dengan sempurna oleh Tuhan. 因为主创造世界的时候呢，不是很完整的。 Dunia dan segala sesuatunya ini adalah tempat yang sementara saja. 世界和一切所有的都是暂时的。 Suatu kali saudara dan saya akan berpindah ke tempat yang begitu sempurna. 有一天呢，你和我就会搬到那个完美完全的地方， Yang bukan saja tempatnya lebih baik, 不止地方比在这世界好， tetapi oleh karena kehadiran Tuhan yang akan hidup bersama-sama dengan kita. 因为有主的临在，就是他会与我们在一起。 Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini memberikan sukacita yang tidak tergantikan. 主耶稣升天呢，给我们带了无可取代的喜乐。 Karena pada saat dia naik ke surga, 因为当主耶稣升天的时候， maka seluruh penggenapan janji-janjinya akan terlaksana. 他的应许呢，全部都成就了， Memberikan kekuatan, memberikan kepastian pengharapan kepada saudara dan saya. 给我们力量，给我们确定的盼望。 Akhirnya selamat merayakan hari kenaikan Tuhan. 最后呢，我祝大家庆祝主耶稣升天节蒙恩， Hari yang mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah sementara belaka. 就是提醒了我们，这世界是暂时的， Rumah kita sebenarnya adalah di surga. 我们真正的居住的地方就是在天堂。 Bahkan surga itu adalah saat
kita tinggal bersama dengan Tuhan selamanya. 何况天堂呢？就是当我们与主永远住在一起。 Mari kita berdoa 我们一 bersama. 起低头祷告。 Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. 主啊，我们真的献上感谢， Karena bersama-sama kami boleh merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan. 因为我们可以一起在庆祝、在纪念你升天的日 Pada 子。 saat engkau naik ke surga, 当你升天的时候呢， semuanya memberi kepastian penggenapan janji-janji Tuhan. 你已经给我们一个确定了，你的应许确定会应验， Bahwa engkau sudah menghadirkan Roh Kudus 因为你已经差遣圣灵在我们当 untuk 中， menuntun, memastikan kami semua baik. 可以引导我们、保守我们，让我们活得好好。 Bahkan kenaikanmu ke surga 何况当你升天的时候呢， memastikan suatu hari 也给 engkau 我 akan 们一个肯定， kembali ke dunia untuk menjemput setiap kami. 有一天你会再来到这世界来接我们。 Sehingga pada saat setiap kami menghadapi kesulitan yang begitu besar saat ini, 所以，如果现在我们面对一个很大的困难， kami selalu diingatkan bahwa Tuhan mengasihi kami. 我们不断的被提醒，主是爱我们的， Mengingatkan bahwa dunia ini memang bukan rumah kami. 提醒我们这世界不是我们的家， Karena kami asalnya dari surga bersama dengan Tuhan nantinya. 因为我们是从天上而来，到时候我们也是会回去与主一起同 Kami 住。 mendoakan untuk setiap jemaat Tuhan dari tempat ini. 我们也是为每个信徒祷告， Tuhan beri kekuatan kepada setiap kami. 主啊，求你赐给我们每一个人力 Kalau 量。 ada yang ketakutan pada saat ini, 如果他们现在在害怕当中， Tuhan berikan kekuatan. 主赐给他们力量， Bangkitkan iman kami Tuhan. 使我们的信心可以复兴起来。 Kalau ada yang khawatir, Tuhan tolong teguhkan 如 iman 果我 kami. 们我们当中有人忧虑的呢，主啊，求你坚固我们。 Kalau pada saat ini ada yang sakit Tuhan, 如果我们当中有人在生病的， kami memohonkan doa dari tempat ini. 在这呢，我们向你祈求祷告， Kiranya Engkau menjamah setiap jemaat Tuhan. 求主触摸他们， Dimanapun kami berada, 无论我们是在何处， supaya setiap sakit penyakit boleh disembuhkan oleh karena kuasa dan kemurahan Tuhan. 因为借着你的力量，借着你的怜悯啊，一些疾病都会医 Kami 好。 percaya akan ada banyak kesaksian setelah kami melewati wabah ini Tuhan. 相信啊，经过这个疫情了，我们会有人可以做你的美好的见 Yang 证。 kami yakini semua yang terjadi adalah menolong kami untuk bertumbuh secara spiritual. 我们相信这一切事情就是会帮助我们的灵命成长， Oleh karena kesulitan apapun bentuknya 因为我们相信，无论有什么困难还是苦难， adalah tempat yang paling baik untuk melatih iman kami. 这就是美好来操练我们的信心。 Terima kasih untuk kebenaran firman. 主啊，感谢你的真理， Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. 感谢今天我们可以敬拜你， Kami berdoa dan bersyukur 我们献上感谢， hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 奉主耶稣的圣名求， Amin. 阿门。 Saudara-saudaraku dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan menyanyikan pujian doksologi dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Hadi Widodo. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkah. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum kita selesai ibadah hari ini, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya akan selalu menopang saudara, menguatkan saudara, mulai dari sekarang sampai Kristus Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk, doa teduh, ibadah selesai. Jemaat yang dikasih Tuhan, selamat merayakan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus bersama dengan keluarga tercinta. Minggu ini tanggal 24 Mei kita akan kembali beribadah bersama di rumah dan akan dilayani oleh Kalam Kudus Jayapura. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Dan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening gereja yang sudah tertera di dalam warta jemaat. Atau bisa juga mengumpulkan secara langsung di rumah dengan cara memasukkan di dalam amplop, diantar ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia. Atau bisa juga ketika nanti ibadah sudah kita laksanakan bersama di gereja, kita akan membawa dan mempersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.